Baik, kita mulakan Suratul An'am ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah oleh engkau. Lau, jikalau. Anna, bahawasanya. Indi, di sisiku. Ma, apa yang. Tastajiluna, kamu minta segerakan. Bihi, dengannya. Lakudiah, nescaya telah diputuskan ia. Nescaya telah diputuskan ia. Nescaya tu lam tu. Jawab lau ya. Nah, sebab ada lau awal tu. Ada perkataan lau anna tu. Ya. Jadi, bila ada lau, lam tu maknanya nescaya. Al-amru, akan urusan. Baini, di antaraku. Wa bainakum, dan di antara kamu. Wallah, dan Allah. A'lamu, lebih mengetahui. Bizzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Wa indahu, sambung ya, ayat yang ke-59. Wa indahu, dan di sisinya. Dan di sisinya. Mafatihu, kunci-kunci. Kunci-kunci al-ghaib, yang ghaib. La ya'lamuha, tidak ia mengetahui. Akannya, tidak ia mengetahui akannya. Illa huwa, melainkan dia. Wa ya'lamu, dan ia mengetahui. Ma, akan apa yang. Fil barri, di daratan. Wal bahri, dan lautan. Wama, dan apa yang. Taskutu, ia gugur. Min warokatin, daripada sehelai daun. Illa, melainkan. Ya'lamuha, ia mengetahui akannya.
wala habbatin, dan wala dan tidak, habbatin satu biji, fi zulumatin dalam beberapa kegelapan, al-ardi bumi, wala dan tidak, rohtin yang basah, wala dan tidak, yabisin yang kering, illa melainkan, fi kitabin dalam kitab, mubin yang terang. Ayat 58, 59. Sekarang 59. Fi kitabim mubin, dalam kitab yang terang. Baik, simak semula ayat 58 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang balik ya. Kul, katakanlah oleh engkau, lau anna indi ma tastajilu nabi, jikalau bahawasanya di sisiku apa yang kamu minta segerakan dengannya, laku dial amru, nescaya telah diputuskan ia akan urusan. Maknanya, kalau Nabi miliki azab, Nabi miliki azab. Azab tu maknanya di tangan Nabi. Nabi boleh gugurkan kepingan daripada langit ke, atau Nabi datangkan taufan, atau Nabi boleh belah bumi, nescaya akan diputuskan urusan itu. Tapi Nabi tidak memiliki hal demikian. Yang memiliki ialah Allah. Itu dikatakan, kalau bahawasanya di sisiku apa yang kamu minta segerakan dengannya, nescaya telah diputuskan ia akan urusan baini wa bainikum, bainakum, baini wa bainakum, di antaraku dan di antara kamu. Ini nak menunjukkan mereka nak minta supaya datangkan cepat azab tu. Itu yang mereka minta segerakan tu. Wahai Muhammad, kami memang benar tak percaya dengan kamu. Turunkanlah azab yang dijanjikan tu. Kalau kamu benar, turunkanlah sekarang, tak payah nak tangguh-tangguh. Kalau Nabi milikilah, Nabi boleh turunkan azab tu. Terbelah bumi contohnya, masuk mereka ke dalam bumi terus. Selesai. Nak sangat, terbelah bumi, mereka masuk dalam bumi. Tapi Nabi tidak miliki. Yang memiliki Allah. Wallahu a'lamu bizzalimin. Dan Allah lebih mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Allah lebih mengetahui siapa yang kufur di antara umatnya. Dan Allah pun lebih tahu kepada siapa yang nak diazab dan bila nak diazab. Baik. Wa indahu mafati, ayat yang ke-59 ya. Wa indahu mafatihul ghaibi, dan di sisinya kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha, tidak ia mengetahui akannya, illa huwa, melainkan dia. Jadi di sini dah jelas bahawa kunci-kunci gaib adalah di sisi Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang tahu
ya, melainkan Dia saja, ya, iaitu Allah Taala. Ya, kalau orang mendakwa, ya, tahu, ya, hal yang gaib, ya, maka kita ingatkan ayat ini. Ya, ayat ini, ya, menerangkan tentang, ya, kunci yang gaib itu hanya Allah. Sebab itu jangan percaya dengan tukang-tukang tilik, tukang nujum, tukang ramal. Ya, jangan percaya. Itu di antara, ya, ciri-ciri syirik besar yang kita tidak ketahui. Ya, sebenarnya, ya, tidak ada siapa yang mengetahui yang gaib melainkan Allah. Ya. Kalau kita ambil petikan daripada surah Luqman, ya, surah Luqman ayat 34, akhir surah Luqman. 34 itu kira akhir surah Luqman. Diterangkan tentang gaib ini, ya, yang di sisi Allah, perkara yang gaib ini, yaitu ilmu sa'ah. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu sa'ah, ilmu kiamat. Mana hari kiamat, bila masanya berlakunya, ya, hanya Allah yang mengetahui. Ini yang pertama. Ya, ini hal gaib. Kalau orang tahu tahun ni, ya, akan berlaku kiamat, ya, kita jangan percaya. Ya, kita percaya berlakunya kiamat, tapi ketetapan tarikh itu bukan milik manusia. Nabi pun tak memiliki tarikh itu. Yang mengetahui ialah Allah Ta'ala. Itu dikatakan ilmu sa'ah. Indahu ilmu sa'ah. Di sisinya pengetahuan hari kiamat itu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, dan ia turunkan akan hujan. Ini yang kedua kalau dicatat, ya, tentang yang gaib. Surah Luqman, ya, ayat berapa? 34. Yang kedua, ya, bila turunnya hujan. Ramalan, ya, cuaca itu hanya ramalan, bergantung pada ilmu. Ramalan cuaca itu bukan satu yang tidak boleh dipelajari, ya. Itu yang boleh dipelajari, ya, sebab dia dikatakan sebagai, ya, ilmu yakin, bukan ilmu ramalan nujum, ya. Sebab ilmu itu keyakinannya, ya, dengan tumpuk-tumpukan awan, ketebalan awan, ya, dan kedudukan awan di negeri-negeri mana, ya, kawasan mana. Jadi di situ kebiasaannya akan turun hujan, ya, dan dia dengan, ya, putaran angin, ya, yang masih jauh dan akan sampai. Contohnya daripada jauh tadi dia dah dapat kesan, ya, dapat kesan putaran angin tadi yang akan sampai kepada kita dalam masa sekian-sekian. Itu ilmu, ya. Ilmu kajian, bukan ilmu ramalan, ya. Itu dikatakan ramalan, kaji cuaca tu, ya, ada kalanya dia tepat, ada kalanya dia tidak tepat, tapi itu ilmu, boleh dipelajari, bukan ilmu nujum, ya. Ilmu tengok nasib, itu bukan. Jadi bila turunnya kita tak tahu. Diramalkan sekian-sekian hujan, tapi bila masanya turunnya kita tak tahu. Sebelah petang pukul berapa, ya, kita pun tak tahu. Terkadang tak jadi pula. Dalam ramalan, ya, hari ini hujan, tapi tak hujan, ya. Itu dikatakan sebagai ramalan untuk berjaga-jaga, ya. Boleh ilmu macam tu, tapi yang mengetahui, ya, masa detiknya turun hujan itu ialah Allah. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang dalam rahim-rahim, dalam rahim ibu. Ini yang ketiga. Dalam rahim ibu tu maknanya lelaki ataupun perempuan, ya, tidak diketahui pada asalnya. Ya, manusia ketahui ni scan tu bila dia dah berbentuk, dah sempurna, barulah dapat dikesan lelaki ataupun perempuan jantinanya. Tapi sebelum itu, ya, siapa yang mengetahui? Ialah Allah. Ya, tak mengetahui siapa, ya, jantinanya lelaki atau perempuan.
Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, wa ma tadri nafsun maza taksib. Maknanya engkau tidak satu jiwa tidak mengetahui ya apa yang diusahakan ya maza taksibu ghadan. Apa yang diusahakan esok. Maknanya ya, yang keempat ini ya, seseorang tidak mengetahui apa yang diusahakan esok. Kita merencana boleh, merancang boleh. Oh, esok nak balik kampung. Ya, nak tunggu durian. Ya, contohlah ya. Nak tunggu durian itu kita perancangan. Perancangan boleh. Tapi kita tahu ke yang besok ya kita boleh pergi, apa yang kita rancangkan belum tahu. Lantas jiran kita pula meninggal. Dah tak jadi. Contohlah ya, ini contoh. Jiran kita meninggal. Jadi kita ziarah jiran kita, dah kita batalkan nak balik kampung. Sebab itu ya kita tak tahu apa yang akan diusahakan esok, melainkan apa-apa pun perancangan kita rancang insya-Allah. Macam kita nak belajar hari pagi ni contohnya. Itu perancangan daripada semalam atau seminggu lepas kita merancang memang hari ni ada kelas. Perancangan kita. Tapi tahu tak keadaan kita ya bila ya time kelas tadi tengok-tengok ada lain yang lebih ya kita hadapi. Maka kita pun tinggalkan kelas kita. Contohnya lah. Jadi itu dikatakan kita tak tahu apa yang diusahakan esok hari. Ini Quran ya. Surah Luqman, boleh tengok balik. Yang akhir sekali, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan engkau tidak ketahui, satu diri tidak mengetahui di mana bumi dia mati. Ini yang kelima ni. Ya, mana satu jiwa tu tidak mengetahui, diri tu tak mengetahui di mana bumi dia mati. Ya. Contohnya ya kita punya ya perancangan ya kita nak mati. Ya kalau orang Salam di Salam lah contohnya ya. Di Salam. Kita tahu ya entah kita dalam perjalanan ya mati dan kita dikebumikan di sana contoh. Ya. Tapi sebaik-baik macam itulah kalau kita punya faham ya. Kalau kita meninggal tu, kalau bumi tu boleh negara tu mengizinkan boleh dikebumikan di situ, itulah cara sunnah yang terbaik. Maknanya janganlah susah payah nak dihantar balik ke rumah. Ya, dengan perjalanan yang jauh. Kecuali bumi tu atau negeri itu pemerintahan dia tidak membenarkan. Contohnya di China, kita kalau pergi China susah hati juga ni, ya. Kalau pergi melawat China ni. Sebab kalau mati kat sana, ya, pemerintah sana tidak menerima. Tidak menerima mayat dikebumikan, mayat luar dikebumikan di sana. Ingat tak ada satu ustaz dulu tu. Ya, terpaksa berhari-hari ya nak dibawa balik, dia dah jauh perjalanan, nak kena bawa balik. Ya. Tak boleh dikebumikan di sana. Ya, perjalanan di China tu dah jauh dah. Mana dia ya kira melawat ya, rombongan. Tapi ya bumi sana tak boleh terima. Terpaksa bawa balik juga. Susah payah. Ya, besar kos dia kalau kita tak ada insurans, tak ada apa ya. Kalau pergi luar negara ni kalau tak ada insurans, kalau hal-hal kematian ni susah ya. Jadi eloklah saya nasihatkan kalau nak pergi mana-mana yang rajin berjalan ya, ambil insurans. Insurans tu tak banyak, dalam 100 lebih macam itulah. Ya, insurans tu. Tapi dia dapat cover kalau apa-apa terjadi, ya, dia cover, ya. Sebab kos dia tinggi, ya. Jadi, kalau negara itu mau menerima macam Ustaz Harundin contohnya. Ustaz Harundin meninggal kat mana? Ya, ke Amerika contohnya. Jadi, ya, bumi sana menerima ataupun pemerintah sana menerima. Oh, itu satu sunnah yang betul. Mana bumi mati, situlah kita dikebumikan, itu lagi baik. Nabi mati kat mana? Nabi wafatnya di bilik Aisyah.
Lala keputusan mereka bermesyuarat, ya, sahabat-sahabat Rasul bermesyuarat, ya, kita tanamlah, ya, atau kebumikanlah mana Allah cabut nyawanya. Ya, maka dikebumikan di bilik Aisyah. Ya. Sampailah sekarang kita lihat makam Rasul tu, ya. Itu adalah bilik Aisyah. Ya. Itu dikatakan kita tak tahu di mana bumi kita mati. Jadi ini semuanya adalah ilmu ilmu gaib. Kunci-kunci gaib, ya. Kunci-kunci gaib di sisi Allah yang Allah mengetahui, supaya kita jangan tertipu, ya. Jadi ayat balik semula, wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya, dan di sisinya, di sisi Allah adalah kunci-kunci yang gaib, tidak ia mengetahui akannya melainkan dia, iaitu melainkan Allah. Wa ya'lamu, dan ia mengetahui ma fil barri wal bahri, dan ia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Ya, daratan yang nyatalah kita nampak di daratan. Apa saja yang ada di daratan termasuk unggas. Ya, sampai yang besar, sampailah yang tak nampak, atau dikatakan sebagai kuman. Tak nampak. Ya, kena pakai teropong pembesar barulah kita boleh nampak. Ya, kuman tu. Ya, mengembik macam cacing. Tapi mata tak nampak. Ya. Tapi ya, pada teropong pembesar kita boleh nampak, ya. Mengembik macam cacing banyaknya. Ya. Jadi tengok, ya. Itu pun semuanya pada ilmu Allah. Allah mengetahui. Belum di lautan. Daripada atas lautan sampailah ke dasar lautan. Ya, sampai ilmu kita ke situ. Tak sampai Allah tahu makhluk apa yang ada dalam lautan keseluruhannya. Allah tahu. Berapa banyak, berapa kurang. Ya, Allah mengetahui. Ya. Kemudian, apa lagi? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ia gugur daripada daun, melainkan ia mengetahui akannya. Oh, kita lihat daun-daun berguguran. Ya. Sehelai daun pun yang gugur, semuanya pada ilmu Allah. Sudah tercatat kalau nak tahu. Ya. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Ya, dan tidak satu biji di dalam beberapa kegelapan, ya, bumi. Ya, wala rotbin, dan tidak yang, ya, yang kering dan tidak yang basah dan tidak yang kering, ya. Melainkan di kitab mubin, dalam kitab yang terang. Bayangkan biji yang jatuh dalam, ya, kegelapan bumi. Ya, sama ada dia basah ataupun dia kering. Semuanya dalam kitab yang terang, iaitu di Lauh Mahfuz. Semua sudah tercatat. Tercatat di sisi Allah Ta'ala, di Lauh Mahfuz. Bayangkanlah kalau kita beriman dengan ayat ini. Ya, Allah tak tahu kebisikan hati kita. Apa yang dibisikkan oleh hati kita, apa yang diniatkan oleh kita, ya, semua pada ilmu Allah. Ya, sedangkan, ya, benda-benda yang di luar kemampuan kita, semuanya, ya, diikutkan ayat ini, semua tercatat fi kitabim mubin, dalam kitab yang terang, iaitu Lauh Mahfuz. Ya, di Lauh Mahfuz. Baik, ya. Kita tengok sekarang ni perkataan-perkataan, ya, yang ada dalam kalimah ini, ayat yang 59 ni. Kita tengok, ya, ya bisin ni. Kita nak cari apa? Kita nak cari kedudukan makna.
dalam kamus. Ya. Jadi kita kena cari juga kalimah 3 hurufnya ya bisin ni. Kita ambil perkataan apa? Ya. Alif tu jangan kira, alif tu penambahan. Ba dengan sin. Ya, jadi boleh buka kamus, cari ya, ba dengan sin. Ya tu akhir kamus lah. Abjad ni biasa ya yang last kali. Ya. Jadi ya tu yang last kali pada kamus nak mengikut abjad ya. Jadi sekarang ni ya, perkataan ya kemudian ba ya. Dah jumpa ya, cari ba. Ya. 478. Ya, tengok tengah-tengah sikit ya. Tengah-tengah sikit dia berbunyi ya bisa, menjadi kering, menjadi layu. Ya bisa terah kering. Yai basu. Ya, ia kering atau ia layu. Ya. Jadi tadi ya bisin, ya, yang layu, yang kering. Tengok bawahnya, ada bunyi ya bisin. Baris yang kedua daripada ya bisa, ya, ya bisun, ya bisun. Nampak tak bawah ya bisa? Jumpa tak? Ya. Yang lain-lain jumpa tak? Perkataan ya bisa 478 ya. 478 ya bisa, ya basu, ya besan. Kemudian kita jumpalah perkataan ya bisun bawahnya. Bawahnya ada 3 perkataan, satu ya. Ya bisun, satu ya bisun, satu ya busun. Jadi kita ambil yang tengah tu ya bisun. Itu maknanya yang kering. Ya. Kita terjemah tadi yang kering. Ya. Okey, kita dah jumpa tu. Kita ambil perkataan rotbin pula dalam Quran. Rotbin, rotoba. Perkataan ro. Ro ni kita carilah ro ya, bab ro. Lepas ro zai. Muka surat 112 cuba tengok. Bawah sekali, kiri. Rotuba, yartubu, rutubatan. Mana basah? Ya, kita berjumpa tadi perkataan rotbin. Rotbin. Ya. Dengan makna basah. Ya. Yang basah. Dia rotbin ini ada pada muka surat 113 atas sekali. Sebelah kanan tu sambungan daripada tadi. Sambungannya kita jumpa pertama ya yang atas sekali ya rotoba, artoba, kemudian rotbun, rotibun. Kemudian kita jumpa bawahnya rutop ya. Tapi kita tak ambil rutop, kita ambil yang tengah tu. Rotbun. Rotbun tu itu makna yang basah. Jadi di dalam Quran dia mengikut ayat ya, dia majrur jadi rotbin. Rotbin baris bawah, ini baris depan rotbun. Asal dia semua baris depan lah rotbun. Kemudian bila jadi ayat jadi rotbin. Mana yang basah. Ya. Ya, oleh kerana kita jumpa ya, perkataan rotuba ni 112 ya, muka surat 112 tadi. Kamus 112 yang bawah sekali. Rotuba ni kalau kita nak jadikan dia isim fa'il ya. Panjangkan baris pertama. Ya, ro tu panjangkan ro. Yang kedua bariskan bawah. Roti. Kemudian tanwinkan bun, rotibun. Rotibun. Jadi maknanya ya, yang basah.
Rotibun. Kalau nak jadikan isim maf'ul, tambah mim dengan waw. Siapa boleh buat? Kalau tambah mim dengan waw. Martubun. Okey, martubun. Mana yang dibasahkan? Martubun. Ya. Ulang sekali lagi, kalau nak jadikan isim fa'il, panjangkan bunyi ra. Ya, 2 harakat, ra. Yang kedua bariskan apa? Bawah. Roti. Rotibun. Kalau nak jadikan isim maf'ul, tambah mim dengan waw. Mim bunyikan jadi mar. Waw bunyikan tu. Martu. Tawaw. Martubun. Ya. Ajar arti tak buka mic ya. Tak ada suara ajar arti hari ini. Baru buka mic ya. Martubun. Baru dengar suara dia. Rotibun, martubun. Martubun. Martu. Itu kalau kita nak buat isim fa'il, ya. Apa-apa pun kalau kita nak buat isim fa'il, kita kena bunyikan baris panjang pertama, ya. Yang kedua bawah. Tanwin. Tanwin. Jadi rotibun. Kalau isim maf'ul tambah mim dengan waw. Martubun. Okey, tengok sebelah kanannya. Sebelah kanan dia dekat dengan ra besar tu, ra hitam tu. Ra hitam tu sebelah dia bunyi ra suka. Sedekat ra hitam tu, yang hitam kan? Ra suka. Ya, maknanya cantik, ya. Serampai tubuhnya. Itu maknanya, maksudnya lah, ya. Okey. Jadi ra suka kalau nak jadikan isim fa'il sama dengan tadi, panjangkan yang pertama. Yang kedua bawah. Rasyikun. Rasyikun. Kalau nak jadikan isim maf'ul tambah mim dengan waw. Marsyukun. Dah dapat dah, ya. Cuba ke bawah sikit. Tengok bawah daripada ra suka tu kita jumpa ra sama. Ra sama. Jumpa tak? Bawah ra suka tu kat kamus. Ra sama. Macam mana nak buat isim fa'il ra sama? Rasimun. Isim maf'ulnya marsumun. Kalau mana rasimun tu yang, tambah yang, yang mengecap. Yang mengecap. Kalau isim maf'ul tambah yang dicap. Yang dicap. Baik, yang bawahnya, cuba ke bawahnya sikit. Ya, ke bawahnya sikit lagi. Jumpa tak perkataan rosodal? Rosodal. Rosod dengan dal. Jumpa tak bawahnya? Rosoda. Kalau nak jadikan isim fa'il macam mana? Panjangkan. Rosidun. Isim maf'ulnya marsudun. Okey, pas, ya. Okey, kita tengok Quran balik, tengok di perkataan lain pula, ya. Kita jumpa perkataan zulumatin. Yang tadi. Zulumatin. Ayat 59. Beberapa kegelapan.
Apa nak cari perkataan asal? 3 hurufnya. Cari dalam kamus zo lam mim. Zo lepas to. To zo. Ya. To zo ain rin. Lepas sod dot. Lepas dot to. Lepas to carilah to lam. Ya. To lam. Jumpa tak? Cari sampai jumpa. Ya. To lam. Kemudian mim. Dah jumpa to. Kalau to lam tu muka surat 209 pun dah to lam. Cuba cari to lam mim. Kat situ. To lam mim pula. Sorry. Zo ya, zo lah. Zo bukan to, sorry. Zo. Zo ni muka surat berapa? 208 pun dah zo ya. 218. Silap. Bawah. Dekat dengan zo hitam. 218 kanan. Jumpa dekat dengan zo hitam tu. Zolama yazlimu. Zolman. Maknanya gelap. Kelam malam. Ya, artinya kezaliman. Kezaliman itu adalah kegelapan ya. Kezaliman itu membawa kegelapan. Jadi zulumatin beberapa kegelapan. Macam mana kita nak cari zulumatin daripada perkataan zolima, ya, zolima. Okey, kita nak cari betul-betul bunyi zulumat, ya. Muka surat sama sebelah kiri pula, daripada atas ke bawah. Jumpa zulmatun, zulumat. Sebelah kiri tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Jumpa tak? Kalau jumpa cakap jumpa. Okey, dah jumpa. Itulah di perkataan zulumatin, gelap gulita. Maknanya beberapa kegelapan. Jamak. Kalau satu kegelapan, zulumatun. Zulmatun, ya. Kemudian zulumatun pun kegelapan. Kalau jamaknya zulumat. Zulumat itu jamak. Beberapa kegelapan. Jadi yang kita jumpa dalam Quran tu beberapa kegelapan. Balik semula kepada madinya. Madinya perkataan zolima tadi yang sebelah kanan. Zolima tadi sebelah kanan tadi. Ya, tengok. Ni macam mana buat isim fa'il zolima? Panjangkan zo. Zolimun. Tanwin depan, jangan tanwin atas. Zolimun. Jangan jadikan man. Zolimun, ya. Kalau isim maf'ul apa? Mazlumun. Ya, mazlumun. Mana yang dizalimi. Ya. Mazlumun yang dizalimi. Okey. Zalimun, mazlumun. Okey. Itu selesai. Kita cari lagi perkataan habbatin. Habbatin, macam mana perkataan habbatin ni?
Habbatin perkataan ha dengan ba. Ha dengan ba. Ta tak ada. Ta tak ada, ta tak ada. Habba saja. Habba. Habba. Cuba cari perkataan habba. Okey, 65. Yang lain tengok 65. Habba. Di situ kita jumpa perkataan habba. Ya, maknanya ialah mengasihi, mencintai. Jadi daripada situlah kita akan cari ke bawah-bawah, cari perkataan yang berbunyi yang berkaitan dengan habbah. Ya. Ada tak habbah? Ya. Kalau tak ada lah. Ya. Kalau tak ada, biasanya dia akan terletak pada gambar. Dia terletak pada gambar. Ya. Dia nampaknya tak ada habbatin. Ya. Habbatan. Habibah tu dah lain pula. Ya. Ada sebutan biji. Biji. Biji yang kecil. Habibatun. Tapi habibatun juga dengan makna kekasih. Ya. Kekasih. Itu makna habibatun. Ya. Habibun. Jadi dia tak ada makna dalam kamus ini. Dia ada pada, biasanya kalau tak ada, dia ada pada gambar, ya. Pada gambar. Okey, kita tinggalkan tu. Kita ambil perkataan dalam Quran, warokotin. Warokotin. Warokot tadi selai daun kan. Jadi apa perkataan nak cari? Waw, rokof. Atau jangan ikut, ya. Atau jangan, ta tu jangan diambil. Itu ta masdar tu. Ya. Kof, kaf, lam, mim, waw. Kof, kaf, lam, mim. Lepas mim, lam, nun. Ada tak waw? Warokotin. Ayat sama. Ayat sama tadi. Ayat sama, warokotin. Cari perkataan warokaf. Kalau bab ro, bab waw, 460 bab waw. 460 tu bab waw, ya. Cuba cari. Waw ro. Dalam kamu cari waw ro. Waw ro kof. Dal zal ro. 467, cantik. 467. Yang lain boleh ikut. 467. Cari perkataan waw ro kof tengah-tengah. Tak ada tengah, atas sikit lah. Atas tengah sikit. Sebelah kanan. Daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tu 8, 9. Betul lah tadi 9. 9 daun-daun pohon. Waroku, warok,
warakul jannah. Ya, warakul jannah. Daun-daun pohon. Jadi perkataan ya warakotan tu daripada perkataan waroku, warokun. Tapi dia bukan fi'il ya. Dia tak ada fi'ilnya. Dia terus isim. Tak ada fi'ilnya. Jadi maknanya ialah daun. Ya. Okey, dah jumpa. Taskutu pula. Ayat 59. Sama juga taskutu. Apa maknanya? Taskutu ia gugur. Apa nak cari perkataan dia? Taskutu min warakotin. Sebelah warakotin tadi. Taskutu. Apa nak cari perkataan dia? Taskutu. Sin. Kof. Sin, kof, to. Cari bab sin. Sin, kof, to. Fa, kof. Fa, kof, kaf. Sin, kof. Apa, kof. 143. Sebelah kiri. 143. Sebelah kanan. Sebelah kanan, baris pada bawah. 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8 dari bawah. Muka surat 143. Jumpa tak? Sakoto yaskutu sukuton. Jatuh atau gugur. Jumpa tak? Hati tu. Selalu lambat. Dah jumpa dah? Hati. 143. Muka surat 143. Sebelah kanan. Daripada bawah nombor 8. Sebelah kanan 8. Cuba kira daripada bawah. Jumpa? Sakoto. Yaskutu. Sukuton. Maknanya jatuh atau gugur. Kalau madi, sakoto apa makna madi? Kalau gugur sini. Kalau madi. Terjemah dengan betul. Ikut kaedah. Fi'il madi nak letak apa? Fi'il madi takkan tak tahu. Telah gugur ia. Kan letak telah. Kalau fi'il mudhari' yaskutu nak terjemah apa? Ia gugur. Kalau masdar nak terjemah apa? Sukuton. Keguguran. Okey, tak apa, boleh. Macam mana nak buat isim fa'il? Daripada sakoto, nak buat isim fa'il macam mana? Sakitun. Sakitun. Macam mana nak buat isim maf'ul? Maskutun. Maskutun. Apa? Cuba buat terjemahan dia. Kalau sakitun apa maknanya? Sakitun maknanya apa? Yang gugur. Kalau isim maf'ul, maskutun apa makna? Yang digugurkan. Maskutun, yang digugurkan. Okey. Sedikit tambahan, yaskutu, mudhari' tu. Macam mana nak buat fi'il amar yaskutu? Fi'il amar. Isim fa'il, isim maf'ul dah rasa dah pandai dah. Nak jadikan fi'il amar yaskutu. Tak ikut kamus. Ikut kamus tadi, sakoto yaskutu.
Dalam kamus. Jangan cari Quran, dalam kamus. Jumpa tak? Sakoto. Tak tadi, yang tadi. Jangan alih-alih yang tadi. Yaskutu nak jadikan fi'il amar. Apa bunyinya? Uskut. Uskut. Nah, sebabnya kof dengan to tu kan domah. Kut. Jadi awalnya bunyilah domah. Jadi uskut. Ya. Nahi dia? La taskut. Apa? Okey, la taskut. Ya. Baik. Cuba beralih kepada kalimah lain. Ya, kalimah lain. Kita tengok sebelah kiri. Sebelah kiri kalimah lain. Sebelah kiri baris daripada atas 2, 4, 6, 7. Baris yang ke-7. Daripada atas. Sako'a. Kalau nak jadikan yasko'u tu, ambil yasko'u. Sako'a yasko'u. Kalau fi'il amar apa? Isko. Kok. Sebab dari atas bunyi atas. Isko. Nahi dia? La tasko. La tasko. Okey, lulus. Bawahnya sikit. Bawah sako'a tu sakofa. Jumpa tak sakofa? Okey, macam mana jadikan pen mudhari' itu nak jadikan fi'il amar? Yaskufu. Jadikan fi'il amar yaskufu. Uskuf. Uskuf. Nahi dia? La taskuf. Okey, lulus. Bawahnya lagi sikit. Bawahnya jumpa tak sakima. Mudhari'nya yaskomu. Macam mana nak buat fi'il amar yaskomu? Iskom apa? Baris yang kedua tu jangan diubah-ubah. Kalau kof atas, ataslah dia. Jangan jadikan bawah pula jadi kim pula. Ya, jadi iskom. Nahinya la taskom. La taskom. Ya. Okey, muka surat 144 pula. Yang kamus ni, kamus. 144. Bawah sekali. Sebelah kanan. Sakiro, yaskaru. Yaskaru, nak jadikan fi'il amar. Yaskaru. Iskar. Yang lain sebut. Jangan diam je. Nanti cepat pandai kalau diam je. Ya. Iskar. Ya. Nahinya la taskar. Cuba tengok ke atasnya sikit. Ke atasnya sikit bunyinya sakata yaskutu. Jumpa tak? Atasnya sikit tu sakata dengan makna diam. Macam mana nak jadikan fi'il amar yaskutu? Suruh orang diam. Yaskutu. Macam mana fi'il amar dia? Tak. Isim fi'il mudhari' yaskutu. Dan jadikan fi'il amar. Kenalah bunyikan depan. Sebab depan uskut. Jadi nak suruh orang diam, uskut. Diamlah. Ya. Kalau nak larang orang diam, la taskut. Jangan kau diam, bisinglah. Buat bising je lah. Ya. La taskut. Okey, satu lagi last. Sebelah kiri bawah baris yang ketiga.
sakana, yaskunu. Sakana yaskunu dengan makna mendiami atau tinggal. Okey, kalau mudhari' yaskunu amarnya apa? Jangan tulis-tulis. Banyak tulis tak pandai-pandai. Sebut je. Uskun. Ya. Uskun nahinya la taskun. Ya, uskun la taskun. Okey. Fi'il madi sakana nak jadikan isim fa'il macam mana? Nanti lupa pula. Sakana. Kalau isim fa'il sakinun. Isim maf'ul mim dengan waw. Maskunun. Okey. Alhamdulillah. Banyak dah pandai dah. Ya. Alhamdulillah pandai. Alhamdulillah pandai dah. Itu yalah. Kita risau juga dah lama-lama tak pandai-pandai. Bila pandai seronoklah.